Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Rabu 2 November 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, paparan utama petang ini. Sindiket bawa masuk warga asing tumpas, pegawai imigresen antara ditahan. Elak pasang bahan kempen di premis atau perpasangan elektrik milik TNB. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perlis mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Di Shak K beroperasi sejak pembukaan sempadan pada 1 April lepas. Kegiatan sindiket membawa masuk warga asing secara tidak sah melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2 tumpas. Seorang pegawai Jabatan Imigresen dan 6 warga India ditahan hasil operasi malam tadi. Kejayaan Jabatan Imigresen itu dikongsi Ketua Pengarah Datuk Seri Khairul Zaimi Daud menerusi kenyataan kesemua warga asing cuba masuk ke negara ini tanpa pas yang sah serta mengelakkan bayaran levy. Modus operandi sindiket menawarkan e-visa palsu kepada warga asing berkenaan untuk memasuki Malaysia sebagai pelancong. Sindiket menyediakan kemudahan tempat tinggal, program lawatan dan sejumlah wang bagi menunjukkan seolah-olah mereka pelancong tulen. Pegawai imigresen yang bersubahat pula menurunkan cop ke atas pasport tanpa merekodkan perjalanan warga asing tersebut ke dalam sistem MyIMS. Berdasarkan maklumat risikan, sindiket ini dipercayai mengenakan bayaran antara RM5,000 hingga RM6,000 kepada setiap pelawat. Warga asing yang ditahan disiasat mengikut Akta Imigresen 1959-1963 dan Akta Pasport 1966. Manakala pegawai imigresen berkenaan pula akan disiasat di bawah Seksyen 26A Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 selepas perintah reman diperoleh. Tenaga Nasional Berhad TNB mengingatkan parti-parti politik agar tidak memasang bahan kempen di premis dan perpasangan elektrik milik syarikat itu sepanjang tempoh kempen PRU15. Kenyataan Ketua Pegawai Rangkaian Pembahagian TNB Wan Nazmi Wan Mahmud menyebut perbuatan itu boleh mengundang bahaya dan berisiko mengakibatkan renjatan elektrik. Selain itu, menyebabkan gangguan bekalan elektrik jika percikan arka berlaku sehingga merosakkan harta benda, bahkan boleh mengancam nyawa. Pemasangan bahan-bahan kempen itu juga boleh menghalang warga kerja TNB mendapat akses untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pemulihan bekalan. TNB menjelaskan larangan itu termasuk menampal atau menggantung poster, bendera dan sepanduk di menara penghantaran, tiang elektrik, peti pembekal, pencawang, tiang elektrik konkrit dan talian atas. Orang ramai juga dinasihati agar tidak memegang, membawa atau memasang tiang bendera di bawah talian penghantaran elektrik, termasuk tiang bendera yang diperbuat daripada buluh yang boleh menyebabkan renjatan elektrik. Di Kelantan, 9 lokasi panas dikenal pasti sepanjang PRU15. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun memaklumkan kesemua lokasi berkenaan membabitkan 3 kawasan parlimen dan 6 kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan ini juga bergantung kepada apabila selesai proses penamaan calon, kita akan lihat berapa parti yang akan bertanding, siapa yang akan bertanding. Itu akan mengubah fokus. Kerana sekarang ni kita tengok banyak gabungan kan. Jadi ini pun kita kena tengok juga dan mungkin ada perubahan dari segi jumlah. Sebagai contoh, satu parlimen tu mungkin 2 ditandingi oleh 2 yang boleh katakan so-called gergasi lah katakan. Mungkin satu penerbangan yang sengit, itu kita fokuskan. Dalam perkembangan sama, dinyatakan juga Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik IPK Kelantan telah melaksanakan perancangan khusus bagi memastikan aliran trafik pada hari pengundian dapat dikawal dengan baik.
7 lokasi panas dikenal pasti di Terengganu termasuk Kuala Nerus dan Marang pada PRU 15. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata lokasi yang disenaraikan berdasarkan situasi pada PRU 14. Bagaimanapun, perkara itu akan dinilai semula selepas selesainya sesi penamaan calon Sabtu ini. Ia adalah berdasarkan kepada insiden-insiden lalu ataupun atas kawasan-kawasan yang dikenal pasti mempunyai beberapa individu tertentu, kelompok individu tertentu lah, kelompok dan individu tertentu yang mungkin menimbulkan sedikit kegusaran kepada masyarakat. Jadi atas dasar itu bukannya atas faktor-faktor lain. Jadi 7 hotspot ini akan kita beri penumpuan yang lebih bagi sepanjang kempen pilihan raya pada kali ini. Lebih 3,000 pegawai dan anggota ditugaskan bagi mengawal dan memantau PRU 15 yang membabitkan lawan 8 kawasan parlimen. Selain itu, calon atau pihak calon yang terlibat di setiap daerah akan diberikan taklimat keselamatan dan peraturan sepanjang PRU 15. 2,243 pegawai dan anggota polis di Kedah ditempatkan di 15 lokasi penamaan calon Sabtu ini. Jelas Ketua Polis Negeri Datuk Wan Hassan Wan Ahmad penempatan di kesemua lokasi berkenaan bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman dibantu unit pasukan simpanan bersekutu, unit tindakan rusuhan awam PORU dan unit tempur ringan LSF. Sekiranya sampai ke tempat penyamaan itu, mereka akan ditempatkan di serta-serta kawasan-kawasan tertentu dan mereka akan diagihkan ataupun dihadangkan dengan baraket itu bak penghadang dengan tali polis dan sebagainya, dan pihak pekerja ataupun pihak-pihak petugas dalam itu di celah-celah itu akan ada petugas-petugas polis yang akan mengawal supaya tidak ada berlaku ejek-mengejek, supaya tidak ada berlaku perkara-perkara provokasi yang boleh mendatangkan bangkitan marah, yang boleh melakukan ada elemen pergaduhan. Kita akan buat kawalan yang terbaiklah. Beberapa kawasan panas dikenal pasti antaranya di Alor, Kubang Pasu, Baling, Kuala Muda dan Langkawi. Setiap calon yang bertanding disaran mengadakan perjumpaan bersama Ketua Polis daerah masing-masing untuk kerjasama bersama PDRM. Permit untuk aktiviti ceramah politik juga perlu dipohon. Perak melarang semua jenis aktiviti politik di masjid, surau, mahat tahfiz dan sekolah agama sepanjang tempoh kempen PRU 15. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Haris Fazilah Abdul Halim menegaskan, keputusan itu bagi memastikan kesucian agama Islam dipelihara dan dilindungi dari dicemari kegiatan politik kepartian. Arahan itu menjunjung titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan akan berkuat kuasa mulai hari Jumaat 4 November sehingga 20 November depan. Antara aktiviti yang dilarang termasuk calon, pemimpin dan petugas parti politik tidak dibenarkan mengambil alih tugas imam dan khatib daripada pegawai masjid. Mereka turut dilarang mengadakan ceramah, ucapan pengumuman dan lawatan yang mempunyai elemen berkempen. Selain itu, sebarang bantuan, penyerahan sumbangan dan tajaan jamuan atas nama calon dan parti turut dilarang. Lebih 50% muka baharu ditampilkan BN Perak untuk bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRU 15. Pengurusi BN Negeri, Datuk Seri Sarani Mohamad mengesahkan angka itu terdiri daripada Ketua Sayap Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO bahagian. Bagaimanapun, calon bagi 4 lagi kerusi, masing-masing Aulong, Buntung, Jelapang dan Sungkai masih belum dimuktamadkan. Aulong ini itu seat asal dia adalah seat gerakan. Jadi bila seat gerakan ni peringkat komponen masih lagi berbincang siapa yang patutnya diberikan seat itu. 3 lagi seat MIC, Buntung, Jelapang dan juga Sungkai. Mereka belum menamakan lagi kepada saya. Semalam untuk parlimen dah diumumkan. State seat belum lagi. Beberapa penyandang kerusi pada pilihan raya lepas juga tidak dicalonkan disebabkan beberapa faktor, antaranya menarik diri dan tidak disambung semula untuk mewakili parti bertanding di kawasan yang disandang sebelum ini. Beliau turut mengumumkan Ketua Koordinator Komunikasi BN Muhammad Syafiq Fadli Mahmud diumum sebagai calon parti itu bagi kerusi Parlimen Larut, menggantikan pendakwa bebas Datuk Muhammad Kazim Ilyas.
Barisan Nasional BN Pahang mempertaruhkan lebih 60% muka baharu melibatkan 27 daripada 42 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRU 15. Pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yakin kombinasi strategik itu dirangka bagi memastikan kesinambungan inisiatif yang telah dirancang serta pencambahan idea-idea segar dan baharu dalam pentadbiran negeri. Malah calon dipilih dari pelbagai peringkat merangkumi sayap wanita, pergerakan pemuda dan pergerakan puteri termasuk golongan profesional. 30% adalah calon muda berumur di bawah 45 tahun. Bagi kerusi parlimen, seramai 2 orang. Manakala bagi kerusi DUN, seramai 15 orang calon atau 36% adalah mereka yang di bawah usia 45 tahun. Kita yakin ini adalah satu pengiktirafan oleh Barisan Nasional kepada anak muda untuk terlibat sekaligus menyumbang secara langsung kepada pentadbiran negeri Pahang dan masyarakat setempat. BN Pahang turut menampilkan 8 calon wanita bagi kerusi parlimen dan DUN. Antara muka baharu yang dipertaruhkan termasuk Datuk Muhammad Niza Muhammad Najib di DUN Pramujaya Pekan. Seperti biasa, untuk laporan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pukul 10 pagi tadi, Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran angin kencang serta laut bergelora. Kategori kedua, ketiga telah diturun taraf kepada kategori pertama sahaja yang melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan, melibatkan kawasan perairan Condor, Reef North dan juga Palawan, yang mana dalam tempoh ini angin masih lagi bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 3.5 meter. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini 2 November 2022 dan kali ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan negara selot. Baik, kita akan terus kepada paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa. Apa yang berlaku pada ketika ini, seperti diramalkan, hujan berserta berpetir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di seluruh negara, terutamanya di bahagian semenanjung Malaysia, dan hujannya ia lebih tertumpu di bahagian tengah dan juga di bahagian pantai timur. Hujan lebat kini sedang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di negeri Johor serta di bahagian pedalaman negeri Selangor dan juga pedalaman di negeri Sembilan. Di negeri Kedah, Perak, Pulau Pinang dan juga Perlis, begitu juga di barat di negeri Selangor masih lagi hujan, tapi hujannya intensitinya agak rendah berbandingkan dengan negeri yang berada di pantai timur. Baik, bagi di negeri Sabah, hujan berserta berpetir kini sedang berlaku juga di hampir ke semua bahagian dan ianya lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Tawau dan juga di bahagian Kudat. Di bahagian pedalaman dan juga pantai barat buat masa kini hujan renyai dan juga keadaan yang agak mendung. Di negeri Sarawak pula hujan berserta berpetir lebih tertumpu di bahagian barat yang melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit, Mukah, Sibu, Sarike dan juga di bahagian Betong. Baik, hujan yang berlaku ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia, dan di hujan yang berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak insya-Allah akan berangsur reda menjelang ke lewat petang ini. Baik, tetapi pada esok pagi kita menjangkakan keadaan cuaca yang agak lembap akan berlaku di sekitar negeri di pantai barat semenanjung Malaysia, yang mana pada awal pagi nanti hujan akan terbentuk di sekitar Selat Melaka dan memandangkan angin bertiup daripada arah barat daya, jadi hujan yang berlaku di kawasan perairan ini akan perlahan bergerak memasuki ke kawasan daratan. Jadi di pesisir pantai melibatkan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di barat di negeri Johor akan mengalami keadaan cuaca yang agak lembap pada esok pagi. Begitu juga di bahagian Tawau dan juga Sandakan di negeri Sabah, dan begitu juga di kawasan pedalaman melibatkan bahagian Kapit di negeri Sarawak. InsyaAllah di bahagian lain di Sabah, Sarawak serta di negeri pada timur utara di semenanjung Malaysia, insyaAllah esok pagi dalam keadaan yang agak cerah. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun ke Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, bisa kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 9 November. Untuk perkembangan dari Sabah, kita bersama Rita Aloysius Malik. Antara fokus, trend banjir dilaporkan terus meningkat. Terus dengan laporannya. Silakan Rita. Baik Sahih, kita mulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 4 petang, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 1,001 orang melibatkan 5 daerah iaitu Kunak, Beaufort, Sepitang, Tenom dan Keningau. Kesemua penduduk ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, trend semasa dilaporkan meningkat dan setakat ini 327 keluarga ditempatkan di PPS berbanding 310 keluarga sebelum ini. Tinjauan RTM, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau mengadakan sesi kaunseling trauma kepada penduduk terjejas banjir. Masalah bencana ini kita tidak boleh jangka. Jadi seorang pun terkejut. Jadi terima kasih semua sekali lagi sama yang mana sudi datang menolongkan. Kalau boleh dari pihak-pihak berkenaan, kebajikan atau dari mana-mana pihak yang sudi membantu mangsa-mangsa banjir ini dalam segi keuangan lah, sebab kebanyakan more than 90% barang-barang dapur dorang, baju apa semua, ada yang tinggal sehelai sepinggang. Sementara itu di Sepitang, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Sepitang, Awangku Raimi Pangeran Abdul Rahman memaklumkan pihaknya akan mengumpul data penduduk terjejas banjir di daerah itu untuk dihantar kepada Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri bagi permohonan bantuan segera. Kita telah tempatkan mereka di kedua-dua PPS ini dan setakat ini kita juga menyediakan perkhidmatan kesihatan, pemeriksaan kesihatan dan makan minum sekarang ini kita jagalah melalui kebajikan dan yang penting tu kita dapat memberi keselesaan kepada semua kita punya mangsa-mangsa bencana. Saya telah menggerakkan anggota seramai 7 orang untuk bertugas semasa banjir di daerah ini dan juga menggerakkan kendaraan logistik kalau lokasi-lokasi hotspot banjir lah, dan kita akan membuat by shift lah untuk setiap anggota ini bertugas sama ada di PPS yang akan dibuka dan juga di mana-mana hotspot banjir yang melibatkan pemindahan ataupun tidak. Pertubuhan bukan kerajaan NGO merupakan entiti penting membantu meningkatkan kapasiti bantuan. Justru kepakaran dan jumlah ahli NGO yang ramai perlu dimanfaat kerajaan sebagai pelengkap dalam misi bantuan kemanusiaan. Bagaimanapun, NGO terbabit perlu diberi pendedahan berkenaan mekanisme pengurusan bencana agar bantuan dapat diberikan secara teratur mengikut keperluan. Kita hendak selaraskan peranan NGO di dalam misi-misi bantuan tertentulah. Sebab kita kadang-kadang kita lihat bahawa dalam sesuatu misi bantuan tersebut berlaku kadang-kadang pertindihan, macam berebut untuk mendapatkan orang bilang mengutamakan siapa yang patut membantu dulu dan sebagainya. Kadang-kadang sumbangan yang dibagi juga kadang-kadang tidak bersesuaian dengan tempat tersebut. Datuk Nur Alam berkata demikian selepas merasmikan program pengenalan dan latih amal simulasi kepada Badan Bukan Kerajaan Misi Bantuan Kemanusiaan di Arena Belia, Kota Kinabalu. Program melibatkan 43 peserta daripada 18 NGO, antaranya Majlis Belia Sabah, Malaysian Relief Agency, Bulan Sabit Merah dan Aman Palestin Berhad. Program bertujuan mendedahkan NGO terhadap sistem pengurusan krisis negara serta penyelarasan bantuan secara sistematik.
3 lelaki tempatan berusia lingkungan 22 hingga 27 tahun ditahan dalam 2 serbuan berasingan sekitar Penampang atas kesalahan memiliki dada jenis syabu. Turut dirampas syabu seberat 3.57 kilogram. Semua tangkapan dan rampasan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, boleh membawa kepada hukuman mati mandatari. Siasatan awal pihak polis mendapati sindiket ini dipercayai mula aktif lebih kurang 2 bulan lalu mengedar dada syabu untuk bekalan di kawasan Kota Kinabalu, Penampang dan Tawau. Dalam sidang media di Penampang, Haris memberitahu bekalan dada dipercayai diperoleh daripada Perkhidmatan Kurir. Sehubungan itu, beliau meminta pihak Perkhidmatan Kurir agar memberi kerjasama membuat laporan segera sekiranya mengesyaki terdapat bungkusan atau kiriman mencurigakan. Ketiga-tiga suspek kini direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah hingga 8 November. Lebih banyak produk pelancongan berasaskan komuniti akan dilaksana dalam skala lebih besar di daerah Kota Blud melalui program Komuniti Kampung. Terkini, menerusi Tagal Tambulian Ulu di Kampung Tambulian Ulu Kota Blud yang memperkenal pelancongan Tagal. Pengerusi Tagal Tambulian Ulu Kota Blud, Boniface Doni Jiran berkata, pembaharuan dalam program tersebut diharap dapat menarik lebih ramai pelancong menyokong produk pelancongan tempatan. Pelancongan Tagal ini bermula pada tahun inilah. Sebelum ini kita mengusahakan Tagal saja. Kita memperkenalkan beberapa konsep taman di sana. Yang pertama Taman Kebudayaan, Taman Flora dan Fauna, dan juga Taman Taj Mahal yang macam di luar negara itu, Taman Rumah Atas Pokok, begitu ada lagi Taman CSR. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Baik ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menyasarkan 670 penyertaan bagi program KK Clean Up Day Sinsuran yang diadakan sepanjang November ini. Ia melibatkan program kesedaran anti-litter dan pelancaran perkhidmatan pengutipan sisa kebun dan sisa pukal prabayar. Bercakap kepada RTM, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir memberitahu program kesedaran awam di bawah jaringan Love KK ini bertujuan meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan warga Kota Kinabalu menerusi kempen dan aktiviti pembersihan. Memberi kerjasama kepada pihak DBKK untuk bukan saja memberi kesedaran, tetapi juga untuk memastikan kebersihan di bandaraya. Mereka yang tinggal di taman-taman perumahan ini dapat memainkan peranan yang penting supaya sampah sarap itu bukan dibuang di longkang ataupun di flood mitigation ini, karena ini juga akan mencamarkan alam sekitar. Antara lokasi tumpuan ialah Kompleks Sinsuran, Pasar Sinsuran, Pasar Kraftangan dan Pasar Besar Kota Kinabalu. Skop aktiviti tertumpu kepada pemeriksaan dan penggradean restoran, pembersihan lorong Kompleks Sinsuran, pasar dan kawasan awam serta pemeriksaan struktur bangunan. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Peri. Sahi. Terima kasih Rita. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Isu pembinaan jalan raya khususnya di kawasan Tanah Gambut antara fokus Bumi Kenyalang. Terus sahaja langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, Sahi. Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC digesa untuk mencari penyelesaian terbaik bagi isu pembinaan jalan raya yang lebih berkualiti dan berkesan di kawasan Tanah Gambut di Sarawak.
Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu keadaan jalan raya yang beralun di kawasan Tanah Gambut, terutamanya di bahagian Sibu dan Mukah, sering menjadi isu yang memerlukan penyelesaian jangka masa panjang dalam menjamin kualiti jalan raya serta keselamatan pengguna jalan raya. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap agar SRDC bersama penggiat industri dapat mengembeling tenaga serta idea ke arah membangunkan satu teknologi baru dalam pembinaan jalan raya di kawasan Tanah Gambut. Dalam pada itu, kerajaan negeri telah mengagihkan peruntukan sejumlah 13 juta ringgit kepada pelbagai agensi penyelidikan dan universiti di Sarawak bagi merangsang aktiviti penyelidikan berinovasi ke arah memacu pembangunan ekonomi negeri. Premier Sarawak juga memberitahu kerajaan negeri terus komited dalam bidang penyelidikan bioperubatan menerusi penubuhan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC yang akan melakukan aktiviti penyelidikan serta pembangunan secara intensif dengan kerjasama Swiss Tropical and Public Health Institute Switzerland, Imperial College London, Oxford University dan Universiti Monash Malaysia. Justru itu, kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah 8 juta ringgit bagi membiayai pelbagai program penyelidikan, pembangunan modal insan yang akan membolehkan SIDC beroperasi sepenuhnya menjelang penghujung tahun 2024. Jelas beliau, Sarawak perlu menyemarakkan lagi semangat terhadap sains dan teknologi serta memberi fokus terhadap hasil penyelidikan yang mampu dijadikan sebagai produk atau perkhidmatan berdaya maju secara komersial. Tan Sri Abang Johari berucap merasmikan simposium SRDC 2022 di Kuching. Program 2 hari bermula hari ini dan julung kali dianjurkan oleh SRDC itu menyaksikan penyertaan lebih 200 orang peserta terdiri daripada agensi-agensi penyelidikan, universiti tempatan serta penggiat industri yang berkumpul untuk mempamerkan hasil penyelidikan masing-masing selain berkongsi idea, maklumat serta pengalaman berkaitan aspek penyelidikan. Gabungan Parti Sarawak GPS merupakan parti untuk Sarawak yang berpegang teguh kepada prinsip dan perjuangannya. Demikian jelas Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof yang tegas mengatakan parti itu bukanlah sebuah parti membuat keputusan melulu, lebih-lebih lagi berkaitan masa depan Malaysia. Datuk Seri Fadilah memberitahu buat masa ini GPS belum menentukan untuk bekerjasama dengan mana-mana parti. Yang pemakang di sini siapa? Pemakang adalah parti berasaskan Semenanjung. Yes. GPS Parti Sarawak dan kita bekerja sendiri. Yes. Kita tak bergabung dengan mana-mana parti dan nanti bila dah habis election baru kita decide. Yang penting ialah bila habis election siapa yang boleh membentuk pertama sekali kerajaan yang stabil. Kedua yang tak mahu dan bersetuju dengan tuntutan Sarawak. Beliau memberitahu demikian ketika ditanya mengenai parti yang akan dipilih untuk bekerjasama dan beliau berkata ia hanya ditentukan selepas sahaja keputusan rasmi pilihan raya umum ke-15 PRU 15 diketahui. Apa yang penting jelas beliau yang juga penyandang kerusi Parlimen Petrajaya, GPS akan menilai terlebih dahulu parti mana yang dapat membentuk kerajaan yang stabil dan bersetuju dengan tuntutan negeri Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sementara itu, ditanya mengenai tindakan Perikatan Nasional PN yang meletakkan calon bertanding di negeri ini, Datuk Seri Fadilah berkata GPS akan menyahut cabaran itu dan memastikan kemenangan memihak kepada Parti Sarawak. Semalam, pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan 4 calon dari parti itu akan bertanding di Sarawak pada PRU 15. Mereka adalah 3 mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu dan seorang lagi calon PAS. Daripada 4 calon terbabit, 2 ialah penyandang yang akan mempertahankan kerusi yang dimenangi pada 2018 iaitu Dato' Ali Biju yang akan mempertahankan kerusi Parlimen Seratok dan juga Moyang pula akan mempertahankan kerusi Lubuk Antu. Seorang lagi calon bersatu yang akan mewakili PN iaitu Duk Janteng akan bertanding di Parlimen Bintulu manakala calon PAS akan bertanding di Parlimen Batang Lupar. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata demikian kepada media selepas program Sembang Santai Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Petrajaya di Dewan Seri Rampai, Kuching. Program yang dihadiri 100 orang KMKK itu antara lain adalah untuk berbincang dan mengetahui permasalahan yang dihadapi di kawasan seliaan masing-masing di samping beramah mesra dengan mereka.
Seramai 22 anggota telah tamat menjalani kursus pengukuhan Multi-Skill Team MUST Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak bagi membantu dalam kerja-kerja penyelamatan awal di udara sekiranya berlaku kecemasan khasnya pengoperasian menggunakan pesawat. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, sehingga kini seramai 74 anggota pasukan itu yang cekap dan terlatih di seluruh negeri. Datuk Khairuddin menekankan bahawa pasukan MUST itu juga bukan saja mahir dengan kerja penyelamatan di darat atau di air, malah pasukan berkenaan juga dilatih untuk mahir menggunakan pesawat udara. Ke arah itu, beliau berharap agar pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dapat diaplikasikan dengan sebaiknya selama berkhidmat dengan jabatan itu. Saya berharap agar latihan proses pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan terus berkembang, mengilhamkan pemikiran baru dan dapat diteruskan selagi kita masih berkhidmat di dalam jabatan ini. Beliau berkata demikian menyempurnakan kursus pengukuhan Multi-Skill Team MUST Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng, Miri. Beliau juga menekankan bahawa pengoperasian helikopter juga bukan semata-mata memerlukan juruterbang sahaja, malah menuntut satu pasukan bantuan yang boleh bekerja dalam apa-apa situasi. Selain itu, beliau juga menyeru agar setiap anggota terus berdisiplin dan positif bagi kekal cemerlang dan berkualiti dalam melaksanakan tanggungjawab. Pasukan MUST mula ditubuhkan pada tahun 1999 apabila Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima 2 buah helikopter buatan Rusia jenis Mi-17. Pelajar dan ibu bapa mempunyai pilihan mutlak menentukan hala tuju pendidikan dan kerjaya selepas mendapat keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Pegawai Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebauh, Fred Entau, semasa merasmikan Hari Kerjaya dan Pendidikan PPD Tatau Sebauh di SMK Tatau menjelaskan guru-guru dan pihak sekolah hanya memberikan ilmu dan tunjuk ajar secukupnya kepada para pelajar. Mengulas lanjut, katanya usaha PPD, pihak sekolah, agensi luar termasuk pihak swasta hanyalah membimbing dan mempermudah pelajar untuk merealisasikan impian mereka. Jadi setidak-tidaknya hari ini anda akan mendapat jawapan ke mana hala tuju masa depan persekolahan dan kerjaya anda. Dari situ anda lihat potensi yang ada, keupayaan, kemampuan yang ada pada diri anda hari ini. Berapa markah yang sudah anda dapat? Berapa kelayakan yang sudah ada dalam tangan anda sekarang? Cukup tak itu sebagai bekalan memenuhi apa yang ditawarkan oleh 11 agensi yang terlibat dalam pameran kali ini? Katanya sekiranya pencapaian sedia ada belum mencukupi untuk memasuki mana-mana institusi pendidikan, beliau menyarankan untuk para pelajar memperbaiki pencapaian masing-masing dengan sokongan dan bantuan guru-guru di sekolah. Sementara itu, Focal Person Persatuan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Daerah Tatau Sebauh, Gilbert Ngadi Anak Malaka menjelaskan Hari Kerjaya dan Pendidikan PPD Tatau Sebauh yang dianjurkan Yayasan Sarawak dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS itu harus dimanfaatkan oleh pihak PIBG. Dengan kesempatan ini juga saya menyuruh kepada rakan-rakan YDP PIB Daerah Tatau Sebauh sama-sama menyampaikan maklumat berkaitan peluang-peluang pendidikan dan kerjaya untuk anak-anak murid kita semua. Di samping itu boleh wawakan dalam komuniti PIBG sekolah. Seramai lebih 300 pelajar tingkatan 5 dan 6 SMK Tatau dan SMK Sebauh mengikuti program tersebut yang melibatkan aktiviti perkongsian berkaitan peluang pendidikan dan kerjaya. Sebanyak 11 entiti terdiri daripada institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran di Sarawak turut serta memberi maklumat asas kepada pelajar calon SPM dan STPM dari kawasan luar bandar Sarawak itu.
Pelajar program Sijil Teknologi Maklumat Kolej Komuniti Mas Gading KKMG, Alvin Harrison M. Bentley Rexler muncul naib johan pertandingan inovasi Jom Launch Youth 2022 kategori Web Development yang berlangsung di Kuala Lumpur baru-baru ini. Kenyataan media Kolej Komuniti Mas Gading memaklumkan inovasi bertajuk E-Rent Mas Gading Community College Rent House Management System membawa tuah kepada Alvin dan beliau mendapat hadiah wang tunai RM2,000 serta sijil. Anak kacukan Iban Dusun yang menetap di Sri Aman itu mendapat idea membangunkan web sistem tersebut kerana mendapati pengurusan rumah sewa agak susah seperti pencarian lokasi, tidak dapat melihat secara fizikal sebelum pelajar mendaftar selain sukar menghubungi pemilik rumah. Bagi memudahkan proses penyewaan, pelajar semester 3 itu telah membangunkan web sistem rumah pelajar KKMG bagi memudahkan pelajar yang ditawarkan di kolej ini dapat mengetahui terlebih dahulu rumah sewa yang hendak disewa yang mencakupi fungsi pemberian rumah sewa, lokasi, pembayaran kekosongan rumah sewa secara langsung, real-time data dan tempoh rumah sewa. Pada masa yang sama, pihak pengurusan rumah sewa dapat memberikan maklumat terkini tentang jumlah pembayaran dan status kekosongan bilik rumah sewa. Sementara itu, pengarah KKMG Shirley Philip berkata, pihak kolej amat menggalakkan para pelajar KKMG untuk mengikuti pertandingan sebagai pendedahan serta memberi keyakinan kepada para pelajar untuk bersaing. Ia merupakan platform terbaik untuk mengetengahkan bakat dan kemahiran pelajar serta memberi peluang untuk mendalami bidang teknologi tinggi melalui pembelajaran yang mencakupi pembangunan aplikasi pintar, Internet of Things IoT dan pembangunan aplikasi web yang dilaksanakan secara percuma. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vi untuk perkembangan dari Sarawak. Usaha meningkatkan kecemerlangan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam kalangan asnaf di Perlis, terus menjadi fokus utama Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin, FCOEE. Perinciannya langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kanga. Silakan. Baik, terima kasih Sahih. Sebanyak 17 geran penyelidikan bagi fasa pertama telah diperuntukkan FCOEE kepada 3 institusi pendidikan di Perlis. Institusi terbabit ialah Kolej Universiti Islam Perlis KUIP, Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis dan pelibatan ibu bapa komuniti swasta PIBKS. Pengerusi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamaruddin Hussein memaklumkan dengan peruntukan berjumlah RM200,000 melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIP itu, penyelidikan yang akan dilaksanakan diharap dapat membantu membangunkan sektor pendidikan. Antara tema dan fokus penyelidikan yang diketengahkan ialah keciciran pelajar, keibubapaan dalam pendidikan, penguasaan pelajar terhadap platform pengajaran dan pembelajaran di rumah. Hasil dapatan kajian kelak dapat dirujuk oleh pemegang taruh untuk menambah baik keadaan semasa sekolah, keperluan dan hasrat ibu bapa, guru-guru serta pelajar terutamanya golongan asnaf di Perlis. Kita akan ada bengkel. Jadi bengkel ni penting untuk kita digest balik. Kita lihat apa outcome daripada penyelidikan yang dihasilkan dan lepas tu kita adakan proceeding. Jadi MAIP akan ada banyak proceeding dia. Dan proceeding ini kita akan lihat data-data ni, kita akan campur sekali dan kita akan present di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Tapi yang pentingnya adalah bukan itu, yang pentingnya apa impact kepada negeri Perlis. Beliau ditemui media pada majlis penyerahan geran penyelidikan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE di Kanga. Institusi lain di Perlis seperti Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS bakal dilibatkan dalam fasa seterusnya mengikut keperluan tema dan kepakaran bagi inovasi pendidikan dan lain-lain yang berkaitan di masa hadapan. Sebanyak 20 lagi geran penyelidikan bernilai RM200,000 disediakan untuk fasa seterusnya. Sebanyak RM500,000 disalurkan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perlis menerusi pelaksanaan program rezeki ternak unggas dan projek pertanian organik ternakan seluruh Perlis.
Pengarah Perkhidmatan Veterina Negeri Dr. Adam Abdullah Kuan berkata menerusi geran sebanyak RM5,000 yang disalurkan kerajaan mampu membantu peternak mengekalkan kelangsungan bidang peternakan selain nilai tambah pendapatan. Manakala projek pertanian organik di bawah Dana Jaminan Makanan bagi meningkatkan pengeluaran bahan makanan yang mencukupi, berkualiti dan selamat menerusi kaedah pertanian secara organik yang mesra alam dengan had geran sebanyak RM50,000 bagi satu komuniti. Sedikit sebanyak program ini mungkin boleh jadi sumber pendapatan baru jugalah pada B40 untuk mereka meningkatkan ekonomi mereka dari segi isi rumah dan sebagainya lah. Dan kita harap juga program ini akan diteruskan jugalah di hadapan masa hadapan. Sekarang ada 93 orang. Ya. Kalau mungkin target lepas ni mungkin berapa lagi? Target tahun depan kami rasa kami mungkin akan tingkatkan lagi supaya lebih ramai golongan B40 dan juga kampung komuniti di Perlis yang boleh mendapat peluang ini jugalah. Beliau memaklumkannya pada program Rezeki Ternak Unggas dan projek pertanian organik ternakan peringkat negeri di Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Seramai 29 peserta menerima geran bantuan di mana 11 penerima merupakan penerima bantuan rezeki ternak dan 18 penerima lagi menerusi bantuan pertanian organik. Terima kasih kepada pihak kerajaan dan juga pihak veterina Negeri Perlis dan juga pihak veterina Putrajaya kerana telah memberi peluang kepada saya dan memberi bantuan ayam kepada saya. So, saya dapat mengembangkan lagi bidang peternakan saya dan meningkatkan taraf hidup kehidupan saya. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menerusi Jabatan Perkhidmatan Veterina seluruh negara akan terus menyalurkan hikmat nasihat dan bantuan kepada penternak dalam meningkatkan kualiti bidang penternakan. Taman Ular Perlis yang menempatkan 150 ekor ular daripada 34 spesies bukan sahaja platform rekreasi untuk keluarga, malah mempelajari habitat reptilia berbisa ketika berhadapan situasi kecemasan. Berkonsep zoo dalam taman, Taman Ular Perlis bukan sahaja sekadar mempamerkan reptilia berbisa, pengetahuan mengenai habitat dan kaedah menghadapi situasi kecemasan amat penting ketika berdepan detik cemas. Skuad King Cobra, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM turut bekerjasama berkongsi kepakaran dan mengurangkan rasa fobia di kalangan pengunjung. Pada tahun 2015, kita memikirkan keperluan yang kita harus laksanakan iaitu kursus pengendalian haiwan berbisa. Jadi untuk bila kita nak mengendalikan kursus haiwan berbisa, so kita perlukan satu pasukan yang mana boleh berkongsi ilmu dengan anggota-anggota yang ada di dalam Jabatan Bomba dan juga agensi-agensi lain. Jadi dekat situlah bermulanya tertubuh skuad King Cobra. Macam kita buka dari Isnin sampai Ahad, tak cuti kecuali cuti perayaan lah. Jadi kalau untuk Jumaat, Sabtu, Ahad kita ada bergambar bersama ular jinak, petting zoo dan juga kita ada penambahan aktiviti lah kalau menunggang kuda. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Ahmad Iqbal. 757 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kedah berdaftar memohon sebagai pengundi pos pada PRU 15. Pengarah JBPM Kedah, Sayani berkata, komitmen menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi tidak menjejaskan kesiapsiagaan pasukan menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Berlaku kemungkinan bencana banjir susulan monsun Timur Laut MTL, JBPM akan mengetuai operasi di pusat penamaan calon dan pusat-pusat pengundian. Kita telah mengarahkan bagi keanggotaan yang bertugas pada hari 19 hari bulan tu, hari mengundi itu, kita telah mengarahkan anggota-anggota yang bertugas pada hari tersebut untuk mendaftar sebagai pengundi pos dan proses itu telah pun berjalan lah ya. Sekiranya berlaku apa-apa kejadian berkaitan dengan bencana banjir ataupun seumpama jalan tempoh tu, insya-Allah kami bersedia untuk bekerja dan mengetahui apa-apa juga operasi penyelamatan atau operasi yang berkaitan dengan sebarang insiden semasa MTL dan juga semasa PRU nantilah. Ya. InsyaAllah kita bersedia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan JBPM Negeri Kedah dan penghargaan kepada warga kerja JBPM Kedah. Turut menerima sijil penghargaan khas JBPM Kedah atas laporan semasa media massa dan media cetak operasi pemadaman dan penyelamatan JBPM. Wartawan dan juru kamera RTM Kedah Nur Hidayah Anwar dan Muhammad Ikram Rahim.
Hal Ehwal Islam di peringkat Persekutuan dan Negeri perlu membina jaringan komunikasi, keterlibatan dan persefahaman dalam semua aspek dengan semua agensi. Keperluan itu jelas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali bagi memastikan perancangan dan pelaksanaan pengurusan Hal Ehwal Islam negara yang bersepadu. Pengurusan Hal Ehwal Islam berbeza dengan pengurusan biasa kerana peranannya bukan sekadar pentadbiran dan pengurusan, malah menjadi sumber rujukan serta panduan dalam bidang keagamaan. Kita melihat sini inklusif ini telah terlaksana dengan baik dalam penentuan hukum hakam yang membuatkan kepakaran dalam berbagai permasalahan hakam dan masalah agama yang semakin kompleks berjadi rungkai hasil musyawarah dan sifat keterbukaan pada pandangan yang kontemporer. Para pentadbir agama juga katanya perlu terlibat secara aktif dan kelihatan menonjol dalam pelbagai perkara berkaitan pengurusan pentadbiran dan pengurusan masyarakat bagi menyuarakan idea-idea baharu berasaskan pendekatan maqasid syariah. Walaupun bukan lokasi berisiko banjir, agensi berkaitan di Putrajaya tetap bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan. Pemantauan rapi di kawasan-kawasan cerun mencakupi aspek kejuruteraan dan keselamatan dilaksana Perbadanan Putrajaya. Cerun-cerun yang berisiko dan empangan Putrajaya sebagai contoh diberi perhatian serius oleh PPJ bagi memastikan ianya 100% selamat dan sentiasa dipantau dengan rapi. Perbadanan memandang serius terhadap aspek perlindungan keselamatan bagi seluruh warga Putrajaya, sama ada dari aspek keselamatan pencerobohan, seumpama kecurian, keselamatan kebakaran serta insiden kecemasan lain. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Kesiapsiagaan Bencana Peringkat Putrajaya. Pasukan Keselamatan Putrajaya juga sedia membantu negeri-negeri yang terjejas banjir. Negeri Sembilan membenarkan Dewan di bawah Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah digunakan bagi tujuan kempen, perjumpaan atau aktiviti berkaitan politik menjelang PRU 15. Bagaimanapun, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, parti politik yang ingin menggunakan Dewan tersebut perlu membayar sewaan Dewan selain perlu mematuhi syarat dan ketetapan berhubung penggunaan Dewan berkenaan. Kita juga telah bersetuju kerana kita sebuah negeri demokrasi. Kita benarkan penggunaan Dewan Majlis Bandaran, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah ataupun kita panggil selama Dewan PBT untuk disewa oleh semua parti politik. Kerana kita tahu musim ni musim hujan, kadang-kadang menyusahkan orang nak dapat maklumat, berkempen. Kita benarkan semua parti untuk menyewa secara jam. Berikutan cuaca yang tidak menentu seperti berlakunya hujan, penggunaan Dewan amat sesuai bagi menjalankan kempen, perjumpaan atau aktiviti berkaitan politik menjelang PRU 15. Lebih 3,000 pegawai dan anggota Polis Negeri Sembilan siap siaga berdepan PRU 15. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Ahmad Zafir Muhammad Yusof memberitahu pihaknya akan memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terpelihara sepanjang musim FPRU. Ia termasuk pada hari mengundi yang melibatkan 379 pusat mengundi di 7 daerah dalam Negeri Sembilan. Strategi kami akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan semua pusat-pusat mengundi, dan di Negeri Sembilan ni sebanyak 379 pusat mengundi dan sebanyak 1,593 saluran, dan kesemua saluran tersebut akan anggota PDRM Negeri Sembilan akan bertugas termasuk dengan pusat-pusat mengundi tersebut. Pihaknya turut memperuntuk 400 lagi pegawai dan anggota sekiranya monsun timur laut menjejaskan hari mengundi.
Limpahan air Sungai Muar yang berlaku sejak semalam telah menyebabkan beberapa rumah penduduk di daerah Segamat Johor dinaiki air. 2 pusat pemindahan sementara PPS banjir dibuka bagi menempatkan 21 penduduk daripada 6 keluarga. 17 penduduk terjejas daripada 5 keluarga dipindahkan ke PPS Balai Raya Kampung Batu Badak selepas Kampung Seberang Batu Badak dan Kampung Batu 5 dilanda banjir kilat. Manakala PPS Balai Raya Kampung Kuala Paya yang dibuka 2 petang tadi menempatkan 1 keluarga melibatkan 4 penduduk terjejas. Kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah menyebut paras air di Sungai Juasih dan Sungai Segamat masih di bawah paras normal. Perkembangan aksi Piala Malaysia 2022. Juara bertahan Kuala Lumpur KL City FC mengesahkan slot ke suku akhir kejohanan selepas berjaya menewaskan PDRM FC 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, KL City FC yang mengesahkan slot hasil kemenangan agregat 4-0 itu tidak berdepan masalah untuk mendominasi permainan dengan baik. Gol tunggal malam tadi dijaringkan oleh pemain tengah Zafri Yahaya pada minit ke-89. Kemenangan itu juga amat menggembirakan jurulatihnya Boyan Hodak. Jordan have a clear chance one-on-one at the far post, so it's not only chance. There are few also headers, but the thing is that defensively was good. If you remember last game, PDRM have 3 chances. Today there was no chances at all, and this is part that I'm happy. Pada aksi suku akhir, KL City FC dijadual menentang Terengganu FC TFC pada 12 November ini. Dalam pada itu, Selangor FC menepati ramalan apabila mudah menewaskan Kelantan United FC KUFC 1-0 malam tadi. Keputusan itu membolehkan Selangor FC melangkah ke saingan suku akhir kejohanan dengan kemenangan agregat 3-0. Dan juga kita tahu mereka ada 4 atau 5 pemain import yang memang menyerlah dalam pasukan mereka. Dengan perlawanan tersebut, kita harap pemain-pemain pasukan kami boleh absorb pressure tersebut dan kita perlu mengambil peluang yang dermawan mata untuk carikan gol. Selangor FC dijadual berdepan Negeri Sembilan FC pada aksi suku akhir 12 November ini. Tapi sekurang-kurangnya untuk Selangor akhirnya. Masih perkembangan sama di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Nerus, menyaksikan pasukan Terengganu FC TFC menepati ramalan apabila melangkah ke suku akhir kejohanan selepas menang dengan agregat 9-3 menumpaskan Sri Pahang FC. Bagi Ketua Jurulatih TFC Nafuzi Zain, pujian wajar diberikan kepada pemainnya kerana keupayaan menewaskan Sri Pahang FC 4-2 pada aksi malam tadi dalam keadaan hujan dan padang yang digenangi air. Kita tahu kita bertemu KL City juara bertahan tahun lepas Piala Malaysia, final AFC Cup tahun ni. Bukan tugas yang mudah lah. Saya rasa satu cabaran lah untuk pemain. Yang penting player fokus dan ready, bersedia untuk bertemu dengan KL ni, yang sesuatu yang amat sukar lah untuk saya. Terdahulu, TFC meneruskan momentum cemerlang apabila membenam Sri Pahang FC 4-2 untuk terus menyalakan impian menamatkan kemarau kejuaraan Piala Malaysia sejak kali terakhir memenanginya pada 2001. Skuad tuan rumah cemerlang apabila meledak 4 gol menerusi 2 jaringan daripada Kepa Sherman dan masing-masing 1 daripada Muhammad Faizal Abdul Halim dan Muhammad Azam Azmi Murad. Negeri Sembilan FC NSFC turut menempah slot ke suku akhir Piala Malaysia 2022 apabila berjaya menewaskan juara edisi 2016 Kedah Darul Aman KDA FC pada aksi di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam tadi. Negeri Sembilan menang dengan kelebihan agregat 2-1 selepas perlawanan timbal balik berakhir dengan keputusan seri 0-0. Menurut Ketua Jurulatih NSFC, K. Devon, beliau berpuas hati dengan corak bertahan yang dipamerkan pemain biarpun dilihat banyak mensia-siakan peluang menjaringkan gol. Saya rasa satu perlawanan berbeza lawan Selangor di peringkat suku akhir. So setiap perlawanan itu adalah dia punya dari segi dia punya atmosfer lain. So mungkin dengan Selangor mungkin pemain boleh
menunjukkan persembahan yang lebih baik. Pada hari perlawanan pertama lawan Kedah, kita bermain dengan baik di sana. So mungkin hari ini tidak sehebat seperti First League, mungkin dalam sedikit keletihan, tapi saya rasa dengan Selangor kita akan cuba menunjukkan prestasi yang baik. Di pusingan suku akhir, Negeri Sembilan akan membuat perhitungan menentang pasukan dengan rekod kejuaraan terbanyak Selangor FC yang menewaskan Kelantan United FC 1-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia (IJPAM) mempertemukan 21 kontingen agensi agama persekutuan dan negeri dari seluruh negara dalam pelbagai acara sukan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, program yang sebelum ini hanya melibatkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama Jabatan Agama Islam Negeri Jain kini diperluas dengan penyertaan agensi-agensi agama bawah JAKIM. Penyertaan dari kalangan agensi negeri dan juga agensi persekutuan. Saya mengharapkan supaya program seperti begini, seperti yang saya sebut tadi, lebih kepada soal untuk meningkatkan ukhuwah di kalangan kita. Mungkin secara langsung pula kita sebenarnya dalam masa yang sama kita telah menganjurkan satu convention sebagai pengisian di dalam untuk melestarikan agensi-agensi Islam kita ni sesuai dengan revolusi 4.0 untuk kita juga tidak ketinggalan supaya agensi Islam kita selari dalam pentadbiran yang berada di negara kita pada hari ini. Tamasya Sukan yang sebelum ini diberikan nama Kejohanan Sukan Jabatan Agama Kesuja bermula semalam sehingga 4 November di Uniten dan Ilsas di Bangi, Selangor. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.